Assalamualaikum, nama saya Muhammad Izzat Zikri Barosli, nombor matrik D18311125. Pelajar semester 5 mengambil subjek Kembara Rekreasi kumpulan 2. Saya akan menunjukkan cara-cara membuat ikatan tindih kasih dan juga ikatan bunga geti. Maksud ikatan tindih kasih. Ikatan tindih kasih digunakan untuk membuat gegelung tali supaya tidak terjerut atau mengikat leher binatang supaya tidak terjerut. Ikatan jenis ini juga boleh digunakan dalam kerja-kerja menyelamat seperti menyelamatkan mangsa yang terjatuh ke dalam sungai. Baiklah, saya akan menunjukkan cara-cara membuat ikatan tindih kasih. Okey. Step yang pertama, kita akan buatkan dia dalam seperti begini. Jadikan dia seperti bentuk 6. Kemudian kita ambil yang di bahagian hujung tali yang lagi satu, masukkan di bawah lubang ini. Kemudian kita akan pergi bawa dia ke belakang sini, and then kita akan tarik dia panjangkan sikit, and then kita akan masukkan dia di dalam lubang ini. Okey. Kemudian kita akan tarik dia bersama dengan yang belah sini. Okey. So dapatlah ikatan tindih kasih. Rupa dia adalah begini. Fungsi ikatan tindih kasih ini digunakan untuk membuat tanjul yang tidak boleh menjerut dan juga untuk menyelamatkan orang dengan memasukkan tanjul itu keliling badan mangsa. Seterusnya, ikatan bunga geti. Maksud ikatan bunga geti digunakan untuk menyambungkan tali yang tidak sama besar saiznya. Contohnya untuk menyambungkan tali perahu dan juga tali kapal. Cara untuk membuat ikatan bunga geti adalah, dekat tangan saya adalah saiz, terdapat dua tali yang saiznya berbeza, iaitu yang ni agak besar sedikit, yang ni agak nipis sedikit. Okey, apa yang kita perlu buat adalah tali yang besar ni kita akan buat dia jadi bentuk begini. Kemudian yang tali ni kita akan masuk dalam lubang begini. Kemudian kita akan bawa naik ke atas, and then yang ni kita akan masukkan dekat lubang yang ini. Kemudian kita akan tarik dia, akan dapat rupa begini. Begini. Okey, fungsi ikatan bunga geti ni adalah untuk menyambungkan dua tali yang tidak sama saiznya dan juga untuk menyambungkan tali ke suatu tanjul. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatin Izzati binti Sanipan, nombor matrik D18311144. Saya dari semester 5, mengambil subjek Kembara Rekreasi kumpulan 2. Okey, baiklah, hari ini saya akan terangkan tentang ikatan manuk. Okey, ikatan manuk adalah biasa digunakan sebagai permulaan ikatan ketika mula mengikat pada kayu atau sebagainya. Okey, fungsinya adalah digunakan untuk mengikat tali pada tiang ataupun balak. Kemudian dia tidak mudah terburai dan kayu dapat ditarik ke tempat yang dikehendaki dengan selamat. Okey, selain itu digunakan semasa memulakan dan mematikan ikatan dan silang gunting. Okey, baiklah, saya akan tunjukkan ikatan manuk. Okey, dia pada yang ikatan dan pada kayu. Okey. Okey, mula-mula kita kena ada tali. Okey. So kita buat lingkaran macam tu. Kemudian kita cantumkan kemudian yang ujung belah yang kiri kita tarik ke tepi, yang kanan kita tarik ke kanan, kemudian tarik je. So dia akan jadi yang tarik sampai ketat, and then dia akan jadi macam tu. Okey. Jadi sekarang saya akan tunjuk pada kayu pula. Okey, pensel tu sebagai kayu. Okey, bawa ke belakang. Okey, buat satu lingkaran macam tu. Lepas tu bawa macam silangkan dia.
Lepas silang, masukkan dia ke bawah, daripada bawah, masukkan daripada yang silang tadi. Kemudian tarik je. Dah siap untuk ikatan manuk. Okey, itu sahaja. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang ikatan kedua, iaitu ikatan simpul mati. Okey, ikatan simpul mati ataupun thumb knot itu ikatan simpul mati yang dibentuk dengan membuat satu lingkaran dan kepala tali dimasukkan ke dalam lingkaran dan ditarik. Okey, satu ikatan yang tidak mudah terurai, kerana itu dipanggil simpul mati. Okey, satu simpulan tarik tali yang mudah yang biasanya digunakan sebagai ikatan di hujung. Okey, baiklah, fungsinya ialah digunakan untuk memastikan hujung tali supaya nampak kemas dan tidak terburai. Okey, dibuat sebagai bonjolan untuk memudahkan tempat memegang. Ikatan simpul mati juga boleh digunakan sebagai ikatan tali di kemah. Contohnya, melakukan ikatan ke batang pokok. Okey, saya akan tunjukkan cara dia. Okey, kita kena tali. Okey, tali tu dua ujung dan ujung kan. Kita buat pangkah, kemudian kita tarik. Jangan habis tau, mesti ada balance lingkaran macam tu. And then kita buat lagi. Lepas tu kita ambil ujung dengan hujung lagi. Maaf ya, tali panjang sangat. Okey, kita ambil yang ujung sama ujung, kita ikat. Mesti tarik sampailah dia bertemu yang macam ni. Okey, lepas tu tarik je. So, dia dah adalah ikatan mati. Bila tarik dah tak boleh terbuka. So, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sofia Kasrina binti Zulkarnain. Nombor mencik DIS 83111126. Nama subjek Kembara Rekreasi Kumpulan 2 dan saya daripada semester 5. Saya akan menerangkan dua ikatan, iaitu ikatan buku sila dan juga ikatan 8 angka. Fungsi ikatan buku sila ialah yang pertama, untuk menyambung dua tali yang sama. Yang kedua, untuk mengikat pembalut segitiga semasa pertolongan cemas. Dan yang ketiga, dapat memastikan balutan tidak mengganggu peredaran darah. Baiklah, hari ini saya akan ajarkan cara-cara membuat ikatan buku sila. Yang pertama, sediakan tali. Teknik yang kedua, saya akan namakan tali di tangan kanan adalah A dan tali di tangan kiri adalah B. Kemudian, ambil tali di sebelah kanan iaitu tali A, bawakan ke atas tali B seperti ini. Kemudian pusingkan dan menjadi bentuk U. Kemudian, ambil tali di sebelah kiri, naikkan di atas sebelah kanan dan pusingkan lagi sekali dan menjadi seperti ini. Ini adalah merupakan ikatan buku sila. Kita boleh adjust dia seperti ini. Dan ini adalah contoh ikatannya. Fungsi ikatan angka 8 sebagai ikatan sementara agar hujung tali tidak terburai, dan yang kedua lebih berguna kerana mudah dibuka. Di ikatan angka 8, teknik yang pertama, sediakan tali dan ambil hujung tali seperti ini. Kemudian bengkokkan tali menjadi C terbalik dan seterusnya pusingkan tali seperti ini. Pusingkan dan ambil hujung tali. Masukkan dalam lubang ini dan kemudian tarik. Ini adalah contoh ikatan angka 8. Assalamualaikum, nama saya Sofia Adlina binti Syafrin. Nombor matrik D183-11326. Subjek Kembara Rekreasi Asas Perkemahan. Dan saya kini berada di semester 5 Diploma Perakawanan. Jadi saya akan tunjukkan dua jenis ikatan. Yang pertama, ikatan rama-rama dan yang kedua, ikatan balak. Okey, untuk ikatan rama-rama, kita ambilkan tali. Sebelah pendek, sebelah panjang. Macam ni. Tapi jangan terlalu pendek untuk sebelah ni. Okey, untuk yang belah pendek tu kita letakkan di atas tangan begini. Dan
dan pusingkan sebanyak 2 kali. So dia akan jadi macam ni. Okay, untuk yang kali kedua pusing tu jangan bawa ke bawah lah, biarkan je kat atas dekat macam ni. Okay, jadi akan ada 3 tali nampaknya dekat tangan ni. Dan kita ambil yang paling atas sekali, bawa dia ke depan dan masukkan ke dalam, pusingkan, tarikkan dia ke atas dan bagi kemaskan lah. So dia akan jadi macam ni. So inilah ikatan rama-rama. Ikatan rama-rama ni merupakan ikatan yang paling kukuh dan dia mudah untuk dibentuk. Yang kedua ialah ikatan balak. Ikatan balak ni pula digunakan untuk menaikkan atau menurunkan barang dari tempat yang tinggi. Sama juga, kita buat sebelah pendek, sebelah panjang. Dan kita letak yang pendek tu di atas tali yang panjang ni. Dan pusingkan dia sebanyak 3 ke 4 kali. Macam ni, 1, 2, 3 dan 4. Pusingkan dia sebanyak 4 kali. Kita ambilkan yang belah panjang ni, bulatan tu kita masukkan daripada bawah. So bila kemaskan dia ada macam ni. So saya gunakan botol air ni sebagai objek. Kita tarikkan je ikatan ni, bagi kemas. So inilah jadi dia ikatan balak. So sekian itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya adalah Syafiq Azrai bin Nur Azizi. Nombor matrik saya adalah D183111186. Seperti yang korang tahu tadi, kawan-kawan Syafiq dah menceritakan tentang ikatan-ikatan yang dilakukan oleh mereka. Dan sekarang giliran Syafiq untuk menceritakan tentang lagi 2 ikatan, iaitu ikatan pengail dan juga body bound line. Okay, ikatan simpul pengail. Ikatan ni sesuai digunakan untuk menyambung 2 tali yang halus ataupun licin seperti tali tangsi. Okay, so fungsi-fungsi ikatan pengail ni adalah digunakan untuk mengikat tali pada gelung besi, kayu dan juga pancar. Ikatan ni dia juga kuat dan juga kukuh dan sesuai digunakan untuk mendaki bukit abseiling dan juga rappelling. Okey, jadi sekarang adalah untuk menunjukkan cara mengikat ikatan pengail. Okey, firstly kita akan ada 2 tali di mana kedua-duanya telah membuat lubang. Kedua-duanya ada lubang. Okey, seterusnya selepas ada lubang tu akan ada satu yang tali yang panjang dan satu tali yang panjang. Tali yang panjang ini akan dimasukkan ke dalam lubang ini dan tali yang panjang ini akan dimasukkan ke dalam lubang ini. Jom kita masukkan ke dalam lubang ini. Okey, dia akan jadi begini selepas dimasukkan ke dalam lubang. Selepas dimasukkan ke dalam lubang, kita akan menarik 2 tali ini dan 2 tali ini secara serentak. Okey, selepas menarik dia akan jadi seperti ini. Okey, selepas jadi seperti ini, kita akan menarik tali di bahagian atas untuk bersambungkan mereka berdua. Tarik sampai ke hujung dan akan terdapat bentuk di tengah-tengah. Jadi ini adalah bentuk ataupun rupa ikatan pengail. Ikatan yang seterusnya adalah ikatan body bound line. Okey, maksud bound line itu adalah simpulan yang sangat cepat dan juga serba boleh. Okey, fungsi dia cepat untuk mengikat dan juga tak tergelincir dan juga tak jam. Okey, seterusnya dia adalah cara yang paling cepat juga untuk membuat gelung dan juga boleh digunakan untuk mengikat 2 baris bersama-sama. Okey, seterusnya kita akan membuatkan ikatan body bound line. Okey, yang pertama kita kena ada tali, satu tali yang lurus yang tegak. Kemudian kita akan ambil satu tali ini, letakkan di hadapannya. Okey, letakkan di hadapannya. Okey, letak di hadapannya. Kemudian kita akan pusingkan dia dan masuk mengikut belakang. Okey, kita akan masukkan mengikut belakang. Okey, jadi rupa dia akan jadi begini. Okey, ini adalah rupanya.
Okey, seterusnya, selepas kita masukkan ke belakang, kita akan letakkannya di belakang tali. Okey, ni mula-mula tali yang lurus. Jadi kita akan letak di belakangnya. Okey, kita akan pusingkan di belakangnya. Kemudian kita akan masukkan balik di dalam lubang yang kecil. Okey, lubang yang kecil. Seterusnya kita tarik kedua-dua tali tersebut dan kita akan dapat bentuk body bound line tersebut. Jadi inilah bentuk tali body bound line. Okey, jadi sekian itu saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.